Jadi insya-Allah pada hadis yang keempat yang berkaitan dengan penciptaan manusia, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kami, dan dia adalah seorang yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang di kalangan kamu akan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah, dalam keadaan air mani. Kemudian selepas itu dia akan bertukar, selepas 40 hari dia akan bertukar menjadi alaqah. Alaqah, satu ketulan daging yang dipanggil sebagai alaqah. Kemudian summa yakunu mudghah. Kemudian dia akan bertukar menjadi mudghah, ketulan daging yang lain. Misla dzalik selama 40 hari juga. Summa yursalu ilaihi, selepas 120 hari dia akan dihantar kepadanya seorang malaikat. Fayanfakhu fihi ruh, lalu malaikat tersebut akan tiupkan roh di dalam perut ibu tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kalimah. Dengan 4, nak tulis dekat bayi itu 4 perkara. Pertama sekali, bikat bi rizqi, tulis tentang rezeki dia. Selama kehidupan di dunia, rezeki dia macam mana, tulis. Sama ada dia ni orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang untung atau sebagainya. Wa ajalih, dan juga kematiannya, ajalnya. Maksudnya dalam perut ibu kita lagi, kita dah tahu dah, Allah Ta'ala dah tulis dah bila si fulan ni akan meninggal. Wa amali, dan juga amalannya. Wa syaqiyun aw sa'id, sama ada dia ni bahagia atau celaka. Demi Tuhan yang tidak ada Tuhan selain dia, sesungguhnya salah seorang di kalangan kamu yang mengerjakan amalan penduduk syurga. La ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sehinggalah jarak di antara dia dengan syurga tu tak jauh, lebih kurang dalam satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi Allah Ta'ala telah menetapkan akhir hayat dia akan beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, lalu dia akan masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, salah seorang di kalangan kamu juga yang pernah melakukan amalan-amalan penduduk neraka, buat jahat dan sebagainya, sehinggalah jarak di antara dia dan juga neraka tu lebih kurang sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, dan Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa dia akhir hayat ni akan beramal dengan amalan penduduk syurga. Fayadkhuluha, lalu dia akan masuk dalam syurga. Okey, jadi hadis ni berkaitan dengan amal itu, amalan manusia dikira melalui pengakhiran hidupnya. Jadi sebelum tu kita kenal seorang perawi yang terdapat dalam hadis ni, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Sebelum kita masuk pada hadis ni, kita kenal dulu perawi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang juga dikenali sebagai Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berada dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berkhidmat dengan Nabi. Diceritakan bahawa Ibnu Mas'ud ni adalah orang yang terawal masuk Islam. Ada pendapat kata dialah orang yang ke-6 ataupun ke-5 masuk ke dalam agama Islam. Ceritanya macam mana dia boleh masuk agama Islam. Satu hari Ibnu Mas'ud ni waktu kecil, dia ni jaga gembala kambing, kerja gembala, jaga kambing orang kampung. Seorang tuan suruh kat dia, Ibnu Mas'ud, Abdullah, kau jaga kambing. Akhirnya jagalah kambing. Satu hari dia jaga kambing, nampak dari jauh dua orang lelaki datang. Dua orang lelaki yang sangat tua, yang tua datang kepada Ibnu Mas'ud. Datang kepada Ibnu Mas'ud dalam keadaan letih, dalam keadaan tak larat. Datang. Akhirnya kata pada Abdullah, kata pada budak tadi, wahai budak, minta kau bagi kat kami susu kambing. Minta bagi kat kami susu kambing. Sebab apa? Kami dah letih sangat dah. Dah letih, dah berjalan, dah tak larat dah, nak minum, dah haga sangat. Akhirnya Ibnu Mas'ud kata apa? Aku tak akan buat. La af'alu dzalika wa inni mu'taman. Aku tak akan buat apa yang kau minta. Kerana apa? Sesungguhnya aku ni hanya diamanahkan untuk jaga kambing. Aku tak boleh suka-suka hati nak ambil kambing tu nak bagi kat kamu. Tak boleh suka-suka hati nak perah kambing tu nak bagi kat kamu. Sedangkan waktu dia tengah bercakap tu, dua orang tersebut adalah Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi aku tak akan buat. Aku tak akan buat apa yang kamu minta. Akhirnya tak apalah, Rasulullah pun dengar jawapan tu. Dia kata tak apalah, kalau macam tu bagi seekor kambing pada aku. Kambing yang masih kecil, kambing yang tak pernah beranak lagi, kambing yang tak pernah disetubuhi lagi, yang tak pernah beranak, tak pernah hamil lagi. Bagi aku kambing yang kecil. Akhirnya Abdullah pun bagi seekor kambing yang kecil. Rasulullah SAW ambil kambing tersebut, menyapu, kita kata kantung susu kambing tadi dengan tangan baginda yang mulia. Sapu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
kambing yang kecil yang tidak pernah hamil tadi, yang tak pernah keluarkan susu tadi, tiba-tiba kantung susu dia penuh. Makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya Rasulullah SAW ambil bekas perak susu kambing yang masih kecil tadi, cukup untuk minum 2 orang, bagi Abu Bakar minum 2-2. Abdullah bin Mas'ud tengok tadi terkejut, rasa takjub. Masya Allah, siapa lelaki depan aku ni? Siapa? Dia tak tahu lagi Nabi SAW, siapa lelaki depan aku ni? Akhirnya selepas daripada tu, Rasulullah pun dah minum, Abu Bakar pun dah minum. Rasulullah kata balik kat kambing tadi, iqlisi. Dalam setengah riwayat kata inqabid, dalam setengah riwayat kata inqabid ataupun iqlisi. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah perintah kat kambing tadi supaya kantung dia tu naik balik. Maksudnya jadi macam asal. Kecut dah balik, kecut kembali. Akhirnya kuasa Allah Ta'ala, kantung susu kambing tadi kecut, jadi macam keadaan asal, tak ada susu langsung. Akhirnya selepas daripada itu, Abdullah bin Mas'ud tengok peristiwa Nabi SAW, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bernaik saksi bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, wa annaka rasulullah, dan kamu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kisah Islam Abdullah bin Mas'ud yang terkenal sebagai seorang sahabat. Selepas tu dia khidmat pada Nabi. Mana Nabi pergi, dia tolong bawa kasut Nabi. Mana Nabi pergi, dia bawa peralatan Nabi, dia khidmat pada Nabi SAW. Dan juga Ibn Mas'ud ni seorang sahabat yang paling mengetahui tentang ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ni baguslah. Budak-budak yang kecil di kalangan masyarakat Arab, mereka ni dah diajar dengan ilmu Al-Quran. Sehingga Ibn Mas'ud kata, ma min ayatin fi kitabillah illa wa ana a'lamu fi ma nazalat wa aina nazalat wa mata nazalat. Tak ada satu pun ayat dalam kitab Allah Ta'ala melainkan aku tahu di mana dia turun, sebab apa dia turun, dan bila dia turun. Kalaulah aku mengetahui ada seorang lelaki yang mengetahui lebih daripada itu, maka aku akan pergi kepada lelaki tersebut. Di situ Ibn Mas'ud yang daripada kecil dididik dengan Quran. Sebab apa? Duduk dengan orang baik. Sebab duduk dengan Nabi SAW, duduk dengan para sahabat yang baik-baik, maka orang yang duduk dengan budak tadi akan dididik dengan bi'ah yang baik, dengan suasana yang baik. Macam kita lah, kalau kita ada anak, kita basuh dia, kita dudukkan dia dalam satu suasana yang baik, satu suasana yang Al-Quran, suatu suasana yang kita kata penuh dengan pengisian rohani, insya-Allah dia akan jadi baik. Duduk kat rumah pun, tengok ayah semayang solat jemaah, tengok ayah semayang sunat contohnya, tengok ayah pergi ke masjid, pergi ke majlis ilmu dan sebagainya. Budak pun akan ikut lama-lama, walaupun dia tak faham, duduk waktu kecil tak faham, dengar tok guru syarah kat depan tak faham apa pun, tapi insya-Allah kesan dalam hati tu ada. Ceritanya apa? Ibn Mas'ud duduk dengan Nabi SAW, duduk waktu kecil. Diceritakan Ibn Mas'ud ni di antara kalangan sahabat yang mana hidup Nabi, Ibn Mas'ud ni masih kecil lagi. Maksudnya kalau kata riwayat tu, boleh jadi tak diterima lagi riwayat hadis. Sebab syarat dalam riwayat hadis ni antaranya adalah orang yang ada akal yang sempurna, orang yang baligh dan sebagainya. Tapi Ibn Mas'ud masih kecil lagi, duduk dengan Nabi, akhirnya dibentuk dengan bid'ah yang baik. Jadilah seperti mana sahabat yang besar, jadilah seperti mana sahabat yang hebat-hebat. Jadi ini pribadi Ibn Mas'ud yang kita kena contohi. Kalau kita pun kat rumah tengok ngarut, tengok apa, Maharaja Lawak contohnya, tengok apa, hantu betul kicap, macam-macam cerita dia. Alung angah, dua partner tu je yang ada, alung angah. Anak-anak kita tengok, akhirnya lama-lama besar nanti dia pun nak jadi hantu betul kicap. Dia jadi pula laci. Alung angah ada dah, hantu duk sorak-sorak. Oh, ada juga cerita, orang buat cerita tu. Dapat buat office kat tu, 8 juta, 9 juta, 12 juta. Jadi akhirnya terdidik dengan suasana yang merosakkan akidah. Lama-lama apa yang kita dapat? Lama-lama apa yang kita dapat tak ada apa selain daripada dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Jadi yang ni kita tak nak. Contoh juga cerita Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang kecil, tubuhnya kurus, dia punya betisnya kecil. Bila berada di kalangan sahabat gelak kat dia. Sahabat gelak kat dia. Rasulullah SAW tanya, "Ala ma tadhakun?" Kenapa kau gelak? Tengok Ibn Mas'ud, kenapa kau gelak? "Ala ma tadhakun?" Kenapa kau gelak? Kemudian Nabi kata apa? "Fa wallahi lahuma asqalu fil mizani 'indallah min jabal Uhud." Sesungguhnya apa yang kamu gelakkan, iaitu betis Ibn Mas'ud, demi Allah lebih berat di atas mizan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada Jabal Uhud, daripada Bukit Uhud. Mana jasa Ibn Mas'ud tu bukan terhenti sangat tu, tapi ada kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan buat Ibn Mas'ud.
Jadi insyaAllah saya rasa mungkin setakat ni kita kenal perawi dulu sebersikit, walaupun tak penuh, walaupun tak menyeluruh, tapi tak apalah, kita dapat tahu cerita sedikit sebanyak tentang perawi sebelum kita masuk kepada mukjizat Nabi SAW dalam hadis ni, iaitu cerita tentang penciptaan manusia. Orang dulu dah cerita dah, iaitu zaman Nabi, Allah Ta'ala wahyukan penciptaan manusia sekian-sekian-sekian. 1400 kemudian barulah saintis membuktikan bahawa dakwaan itu benar. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama tengok apa sebenarnya penciptaan yang kita tak tahu. Selalu kita tahu bila berlakunya persenyawaan, jadi anak keluar, maka itulah baby. Tapi dekat sini ada Nabi SAW nak cerita tentang apa sebenarnya yang dah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada seorang budak sebelum dia lahir. InsyaAllah selepas ni kita akan masuk pada hadis berikut. Dan saya rasa setakat ini saja pada tazkirah pada pagi ini. Moga-moga kita dapat manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas.